Pada hari ini tazkirah kita mungkin kita ubah lain sikit daripada selalu ustaz-ustaz datang tazkirahkan tentang hadis-hadis, tentang tajuk-tajuk. Jadi hari ini saya ingat nak muzakarah dan tazkirah tuan-tuan dengan perkara masalah agama, yang mana banyak juga soalan-soalan yang diajukan pada saya. Jadi insyaAllah saya cuba bincang dengan tuan-tuan, muzakarah dengan tuan-tuan sekadar yang semampu tentang satu masalah yang mana selalu juga kita hadapi, iaitulah masalah sembahyang safar, qasar dan jamak. Kan? Qasar dan jamak, yang mana boleh dikatakan selalu di kalangan kita, kebanyakan kalangan kita ada kita bermusafir. Bila perjalanan jarak musafir kita melebihi 86 km, dah layak dah untuk kita melakukan rukhsah yang diberi oleh Allah, kelonggaran yang diberi oleh Allah kepada umat ni, kan? Bila melebihi dua marhalah iaitulah sejauh 86 km. Kalau nak ambil yakin 90 km ke atas, maka tak boleh kita mengerjakan solat. Pertamanya qasar. Tiga semayang yang boleh dikasarkan: zuhur, asar dan juga isyak. Dan di samping itu boleh juga kita melakukan semayang jamak. 4 semayang yang boleh dijamakkan: zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Kan? Isyak, maghrib tak boleh qasar. Qasar ni makna kita pendekkan daripada 4 menjadi 2. Jadi yang boleh dipendekkan 3 semayang saja. Jamak ini bermakna menjamakkan, mencantumkan. Jadi yang boleh dicantumkan 4 semayang: zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Dia tak mesti bila kita buat qasar kena buat jamak, tak semestinya. Kalau kita pilih untuk buat qasar sahaja tanpa jamak pun boleh. Kita nak buat jamak sahaja tanpa qasar pun boleh. Maknanya kita buat semayang zuhur 4, lepas tu kita buat asar 4 pun boleh juga, kan? Dan kalau di situ ada jemaah, kita semayang zuhur 4 rakaat bersama jemaah dan diniatkan jamak dengan asar kita buat qasar pun tak ada masalah, kan? Jadi sebenarnya qasar adalah satu masalah yang lain, jamak adalah satu masalah yang lain. Cuma dari segi afdal, ada apakah yang lebih afdal, kita solat qasar dan jamak ataupun qasar sahaja? Di sisi ulama, afdal ialah mengerjakan semayang secara qasar. Bila satu orang bermusafir, afdal dia mengerjakan solatnya secara qasar, pendekkan semayang. Tetapi jamak tidak afdal. Semayang secara jamak tidak afdal, kerana hanya mazhab Imam Syafi'i saja yang boleh jamak kerana musafir. Mazhab yang lain mereka tak ada jamak pada musafir, kecuali masa haji. Itu je masa yang ada jamak. Imam Abu Hanifah khususnya dia tak ada jamak, kan? Sebab tu mereka kalau musafir hanya qasar. Qasar ni wajib pada mereka, tetapi tidak boleh jamak. Jadi dalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mengambil daripada apa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Dia telah kiaskan bahasanya semua safar, tak kira lah sama ada waktu haji ataupun bukan, boleh dijamak dan diqasarkan. Baik, jadi masalah ini kita tak akan detailkan. Yang mana yang penting saja yang kita akan detailkan masa yang telah terhad. Kalau tuan-tuan ada apa kemuskilan, masa-masa yang lain boleh hubungi dan boleh kita bincangkan, insyaAllah. Pertamanya kita kena tahu, untuk membolehkan kita jamak dan qasar, untuk membolehkan seorang tu dia jamak dan qasar, bukan semua asalkan pergi je boleh, tidak, kan? Asalkan pergi berjalan je boleh je, tidak. Dia kena memenuhi kriteria dia juga, barulah boleh dia orang tu buat jamak dan qasar, kan? Baik, di antara perkara yang penting ialah, pertamanya kita kena ada tujuan yang kita pergi, baru dibolehkan kita jamak dan qasar. Ke mana kita nak pergi?
saya nak pergi Melaka, Bandar Melaka. Kalau kata saya nak pergi Melaka, Johor, Singapura, entahlah mana je lah boleh pergi, sampai tak boleh qasar, tak boleh jamak, kerana dia tak ada tujuan, dia nak pergi mana tak tahu. Kecuali kalau isteri, awak nak pergi mana tak tahu, ikut suami. Dia ikut suami, bergantung dengan suaminya, tak apa. Tapi kalau kita sebagai suami nak pergi mana ni, entah, ikut je lah kereta ni jalan ke mana, gerak hati je, pergi je lah. Boleh tak dia buat qasar dan jamak? Tak boleh, kerana dia tidak ada mawdi'in muayyan, tak ada tempat dia nak pergi. Dan di antaranya lagi, safar tadi mestilah li gharadin sahih, pergi tadi dengan tujuan yang betul, berniaga ke, ataupun menziarahi sanak saudara ke, menziarahi anak ke, belajar ke, kan? Pergi melancong boleh ke tak jamak qasar? Kan? Kalau melancong dengan niat yang tak baik, memang tujuan nak pergi mana ni? Disneyland Hong Kong, itu tempat yang nak pergi ni kan? Boleh tak qasar dan jamak? Tak boleh, kerana perginya bukan gharadin sahihin, bukan tujuan yang betul. Jadi kalau kita nak pergi makan angin, pergi rehat, siyahah, tempat yang kita pergi itu kena ambil kira, dan apa tujuan yang kita pergi perlu diambil kira, kan? Kalau tidak dengan tujuan yang sahih dan niat yang betul, sebenarnya kita tak boleh, tak dapat kelonggaran. Kerana ini benda kelonggaran. Qasar ni kelonggaran, safar apa ni, qasar ada kelonggaran. Jadi kelonggaran ni bukan Allah Ta'ala bagi je semua, tak. Yang betul-betul bertujuan yang betul, barulah diberi kelonggaran. Baik. Itu di antara sebab-sebab yang membolehkan satu waktu dia menjamak dan qasarkan semayang. Satu lagi masalah yang ditanya, berapa hari, berapa lama boleh jamak dan qasar ni? Selalu juga kawan-kawan dia kata, saya dah duduk sini, hari ni saya nak semayang tamam lah, dah lebih dah 4 hari duduk ni kan, jadi dah boleh semayang tamam lah. Perginya nak duduk seminggu, 3 hari awal dijamak dan qasar, hari keempat baru nak semayang biasa. Ini ramai sangat yang berfahaman macam ni. Sebenarnya muslimin yang dirahmati oleh Allah, bukan begitu dia punya hukum. Bukan kita nak pergi duduk seminggu, 3 hari awal tu boleh jamak qasar, lepas tu baru semayang biasa. Tidak. Kalau kita pergi ke satu-satu tempat dengan niat nak duduk di sana kurang daripada 4 hari, kurang daripada 4 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari setengah, boleh tak? Boleh lagi. Maka sepanjang start daripada kita bertolak, dah keluar pada kawasan kita, bolehlah kita melakukan jamak dan qasar sepanjang di sana dan sepanjang perjalanan balik, boleh buat jamak qasar. Tetapi maknanya kita pergi dengan niat untuk tetap bermukim di sana tidak melebihi 4 hari. 4 hari tidak termasuk hari datang dan hari balik. 4 hari tak termasuk hari datang dan hari balik. Macam mana hari datang dan hari balik itu nak cerita? Yaum dalam bahasa Arab bermakna siang. Yaum ni bermakna siang. Kalau kita pergi Johor Bahru sampai waktu ni pukul 1 sampai kat sana, ini dipanggil hari datang. Jadi hari ni tak dikira, hari ni tak termasuk dalam bilangan 4 hari itu. Hari ni tak masuk, bermakna hitungan 4 hari kita bermula bila? Esok, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Kalau nak balik hari Rabu, nak balik, boleh kita semayang jamak dan qasar sepanjang-panjang tu. Tapi kalau hari Khamis nak balik,
dah lebih pada 4 hari, tak boleh dah. Sampai dia Johor, habis dah kelonggaran untuk membuat qasar jamak kalau kita melebihi 4 hari. Tapi kalau pergi sampai masa ni, hari ni tak kira, sebab kita sampai siang ni kita sampai kan. Jadi hari Jumaat ni tak dikira, ini hari masuk. Hari Sabtu dikira sehari, hari Ahad dikira sehari, hari Isnin 1 hari. Hari Selasa kalau kita nak balik, sepanjang tu kita boleh jamak dalam qasar. Kan? Ataupun paling lewat, tapi kalau hari Selasa tu kita nak duduk sampai ke malam, Selasa tu sampai ke malam, bermakna Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa cukup 4 hari kan. Maka sampai je di Johor, tak boleh dah kita jamak dalam qasar. Kalau nak boleh jamak qasar hari Selasa tu, siang mesti balik siang, sebelum menjelang maghrib dah balik, dah bertolak keluar daripada tempat yang kita duduk. Sepanjang tu bolehlah kita jamak dalam qasar. Bukan maknanya nak duduk seminggu sana, 3 hari awal boleh jamak qasar, lepas tu baru sembahyang biasa. Bukan gitu maksud dia. Jadi benda ni mungkin sekali dengar atau sekali tahu je tu, tak mendalami masalah dia. Ramai juga yang tersilap faham dalam bab ni kan. Jadi kalau satu orang dia pergi dengan niat memang nak duduk melebih 4 hari ke atas, 4 hari ke atas, tidak termasuk hari datang dan juga hari dia balik. 4 hari tu solid dekat sana. Maka sampai saja destinasi dia, habislah dia punya rukhsah, kelonggaran untuk qasar dan jamak. Seandainya dia berniat untuk duduk kurang pada tu, maka sepanjang tu dikira musafir. Kalau niat nak duduk seminggu, pergi semasa perjalanan boleh jamak qasar, sampai di sana habis. Bila balik, masa balik dikira sebagai safar yang baru, balik perjalanan yang baru. Itu cerita lain pula kan. Jadi itu yang kita kena faham. Itu yang perlu dipahami. Dan orang yang nak sembahyang qasar, dia tak boleh ikut orang yang sembahyang tamam kan. Kalau dia nak buat qasar, dia nak buat sembahyang pendek 2 rakaat, dia tak boleh ikut orang yang sembahyang tamam, orang yang sembahyang sempurna. Pada sembahyang tu, bukan, contohnya kalau kita sembahyang zuhur nak buat 4 dengan jemaah, asar yang nak buat 2. Zuhur tu kita ikut tapi tak boleh nak buat 2. Zuhur tu kena buat 4 dan diniatkan jamak. Nanti asar, lepas itu tu sembahyang asar, sembahyang asar tu yang tak boleh ikut orang. Tapi kalau kita niat nak buat 2-2 pendek, zuhur pun nak buat 2, asar pun nak buat 2, jangan kita ikut jemaah yang mana-mana masjid kita singgah ke ada sembahyang zuhur, jangan kita ikut jemaah tu. Kerana bila kita ikut je, kita tak boleh buat qasar lagi. Kerana bab qasar ni very sensitive. Kita contohnya, kita sembahyang zuhur, niat jamak 2 rakaat sembahyang zuhur. Kemudian lepas sembahyang tu kita berehat sekejap, terlupa ke, kemudian dah sehingga beberapa minit masa yang agak panjang kita tengok nak sembahyang asar pula lah, tadi terlupa. Adakah kita boleh repeat balik zuhur dengan asar jamak? Tak boleh dah tak boleh. Kelonggaran tu dah habis. Kelonggaran tu dah habis. Ataupun kita tersilap termasuk dalam jemaah orang yang semayang sempurna, adakah kita boleh batalkan semayang kita, pergi belakang pula buat semayang 2 rakaat besar pendek kan? Tak boleh dah, habis dah, sebab dia very sensitive. Kalau kita nak buat qasar, pastikan kita betul-betul kalau nak berjemaah bersama dengan orang-orang yang buat qasar juga. Jangan tersilap. Kalau silap je, maka habislah kelonggaran tadi. Baik, cuma ada satu keadaan lagi yang dibenarkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, boleh buat qasar dan jamak sehingga 18 hari. Boleh buat qasar dan jamak sehingga 18 hari. Macam mana keadaan tu? Keadaan ni bagi orang yang mana dia sentiasa menanti-nanti satu perkara. Biasanya orang yang nak dapatkan visa, dia pergi satu-satu negara, satu tempat kan, perlu dapatkan visa untuk pergi ke tempat lain contohnya.
ataupun orang yang flight ada masalah. Kita nak pergi ke Arab Saudi, nak pergi buat umrah, tiba-tiba sampai dekat naik Emirates ni, sampai dekat Dubai ada masalah flight. Tanya kaki tangan sana, kata esok mungkin flight. Kita tunggu esok. Pergi esok, oh tak dapat lagi, esok lagi. Okey, tunggu lagi. Boleh lagi jamak. Dia kata esok lagi. Hari-hari kita pergi tanya, dia kata esok. Tapi kalau dia kata tak ada flight, next week, minggu depan baru ada flight, maka kita dah tahu kita memang kena tunggu seminggu. Maka bila tahu kata kita kena tunggu seminggu, kelonggaran jamak dan qasar tu pun dah habis, tak boleh buat lagi dah. Sebab kita dah tahu, kita tak menunggu-nunggu lagi. Kita dah tahu lagi seminggu baru kita akan dapat visa contohnya, lagi seminggu baru kita akan dapat flight tadi ke, ataupun benda yang kita tunggu lagi seminggu baru siap. Kita terus menunggu di situ, maka sepanjang tu kita dah tak boleh lagi buat jamak dan qasar. Yang boleh buat 18 hari ni orang yang mana sentiasa dalam menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu akan benda yang dia sedang nanti tu kan. Dia dengan niat dia siap dia terus jalan. Ini orang yang diberi kelonggaran sehingga 18 hari dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mungkin ada dalam mazhab-mazhab lain dia punya perbincangan dia macam lain. Itu tuan-tuan boleh rujuklah kepada mereka-mereka yang mahir dalam masalah tu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sikit tazkirah kita yang agak lain sikit pada minggu ni, Allah SWT bagi manfaat pada kita sama-sama, dapat kita hayati, dapat kita perbetulkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa-apa kemuskilan mungkin tuan-tuan boleh muzakarah dengan saya di waktu-waktu yang lain insya-Allah. Apa yang baik pada Allah, yang tak baik atas kelemahan saya, mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.